Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Aida binti Muhammad Arifin akan membentangkan konsep kendiri di bawah tajuk personality dan konsep kendiri. Pertamanya kita akan lihat kepada definisi konsep kendiri. Konsep kendiri boleh didefinisikan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri, sama ada secara positif ataupun negatif. Menurut Verma 1980, konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain. H.V. Perkins dalam bukunya Human Development and Learning 1974 pula berpendapat bahawa konsep diri ataupun konsep kendiri terdiri daripada persepsi, kepercayaan, perasaan, sikap serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. Menurut Amir Awang pula berpendapat konsep kendiri ialah integrasi antara penilaian diri sendiri, penilaian orang lain dan penilaiannya tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya sendiri. Dari perspektif Islam pula, seseorang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi ialah orang yang beriman, berilmu dan sentiasa bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, orang yang mempunyai konsep kendiri yang rendah ialah seperti orang yang tidak mempunyai cita-cita, penakut, pemalu, mudah putus asa, selalu mengharap orang lain, suka merendah diri dan tidak bertakwa kepada Allah. Kesimpulannya, konsep kendiri adalah tanggapan atau pandangan seseorang terhadap dirinya yang terdiri daripada penilaian, pendapat, persepsi, kepercayaan, termasuk kebaikan dan keburukan dirinya. Menurut Purki dan Williams 1988, sesungguhnya tiada seorang pun dilahirkan dengan konsep kendiri. Konsep ini wujud pada bulan-bulan awal kehidupan seorang bayi dan dibentuk secara berterusan akibat pengalaman seseorang individu yang semakin bertambah dari hari ke hari. Konsep kendiri seseorang boleh digolongkan dalam dua kategori yang utama, iaitu konsep kendiri positif dan konsep kendiri negatif. Menurut Noren dan Habibah 1997, konsep kendiri boleh dibahagikan kepada dua, iaitu konsep kendiri positif dan negatif. Konsep kendiri positif ialah seseorang yang mempunyai pandangan positif terhadap dirinya atau berpuas hati dengan apa ada pada dirinya, peramah dan mudah berkawan, menghargai pemberian orang lain dan bersedia memuji orang lain, mudah bersosialisasi dengan orang lain, mempunyai rasa yakin diri yang tinggi dan berasa bangga dengan kebolehan diri dan berani mencuba perkara baru. Konsep kendiri negatif pula adalah seseorang yang mempunyai pandangan rendah terhadap dirinya sendiri, suka meminta pertolongan dan tidak pandai berdikari, tidak puas hati dengan apa yang diterimanya, sentiasa bersifat curiga, prasangka dan tidak percaya kepada diri sendiri dan orang lain, dan berasa amat kecewa dan tertekan apabila menerima kritikan dan selalu menimbulkan masalah. Seterusnya kita tengok kepada faktor-faktor mempengaruhi konsep kendiri, iaitu ada dua, positif dan negatif. Kalau positif, sentiasa memperoleh ganjaran yang positif sejak dari kecil apabila melakukan sesuatu, sama ada mendapat kejayaan maupun kegagalan. Sentiasa mendapat kasih sayang dan layanan yang baik daripada ibu bapa dan keluarga. Keadaan keluarga yang stabil dan harmoni juga akan membantu seseorang membina konsep kendiri yang baik. Sering mendapat pengiktirafan sama ada dari ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Dari sudut negatif pula, kurangnya kasih sayang, perhatian dan belayan daripada ibu bapa, guru ataupun orang dewasa yang lain di sekitarnya. Keadaan keluarganya yang kucak-kacir serta dengan keadaan ibu bapa yang sering bergaduh memberi kesan negatif pada pembentukan konsep kendiri anak-anak. Kedudukan sosioekonomi keluarga yang rendah juga turut memberi pengaruh kepada pembentukan konsep kendiri yang negatif. Fizikal yang tidak sempurna juga dapat membentuk konsep kendiri yang negatif seperti cacat fizikal. Perkembangan konsep kendiri dibahagikan kepada 5 peringkat, iaitu pada waktu bayi, pada ketika ini bayi tidak mempunyai konsep kendiri, dan pada ketika 18 hingga 24 bulan bermulalah pembentukan konsep kendiri dan penilaian kendiri. Kanak-kanak dapat mengenali diri mereka melalui gambar atau dalam cermin muka. Pada peringkat 18 hingga 30 bulan bermulalah perkembangan autonomi lawan malu dan ragu. Pada peringkat ini memberi peluang kepada mereka untuk melakukan sesuatu secara berdikari tanpa bantuan daripada orang lain. Pada tahap 3 hingga 11 tahun bermulalah sosialisasi dan internalisasi, iaitu kanak-kanak dibantu untuk mempelajari kemahiran, tingkah laku, nilai untuk menjadikannya seorang yang berguna untuk masyarakat. Dan pada 12 hingga 18 tahun mulalah pembentukan identiti lawan keliru identiti. Remaja adalah tahap seseorang mencari
seseorang pelajar mencari identiti ekoran dari perubahan fizikal yang dialaminya. Implikasi konsep kendiri terhadap guru. Yang pertama adalah guru seharusnya memiliki personaliti yang ceria dan berkelakuan baik. Kerana dikatakan dan menurut kajian, personaliti yang ceria oleh seorang guru ni dapat mempengaruhi tahap penguasaan pelajar di dalam bilik darjah. Keduanya, guru perlulah bersifat sosial integrasi dan menggalakkan proses pembelajaran. Ini kerana didapati konsep kendiri di kalangan pelajar sekolah di sekolah rendah adalah tinggi dan lebih positif sekiranya guru-guru memiliki sifat seperti ini. Yang ketiga, guru juga perlu sentiasa memberi dorongan, bantuan dan motivasi kepada murid kerana pencapaian akademik mereka dipengaruhi oleh konsep kendiri yang dibina dalam diri mereka. Sekiranya positif dan guru selalu memberi dorongan, maka pembinaan konsepnya adalah positif. Yang seterusnya adalah memberi perhatian dan penghargaan terhadap idea dan kreativiti murid serta membimbing murid yang ketinggalan. Ini dapat meningkatkan keyakinan diri dalam setiap diri pelajar. Yang seterusnya, pengajaran guru mestilah lebih kreatif dan fleksibel mengikut tahap penguasaan dan pencapaian murid. Pengajaran guru juga mestilah mengikuti kebolehan murid supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan diri dan keyakinan diri yang tinggi. Daripada implikasi yang dinyatakan ini, terbuktilah bahawa sifat-sifat peribadi guru yang positif menjadi dominan berbanding dengan perkara-perkara lain seperti teknik pengajaran atau persekitaran kelas yang baik. Kesimpulannya, konsep kendiri setiap individu adalah berbeza dan akan berubah dari semasa ke semasa. Konsep kendiri penting kerana ia merupakan asas bagi pembentukan diri yang baik supaya seseorang individu dapat menerima kelebihan dan kelemahan yang sedia ada pada dirinya. Dan dengan konsep kendiri juga, seseorang dapat mengawal diri daripada unsur-unsur yang tidak baik serta menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani kepada generasi akan datang. Selain itu, konsep kendiri juga merupakan asas bagi meningkatkan keyakinan diri dan kebolehan diri bagi menghadapi cabaran hidup yang kian meningkat. Kesimpulannya, konsep kendiri adalah penerimaan kepada dirinya sendiri sama ada secara positif ataupun negatif. Okey, setakat itu saja pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.